kita nak bermula, tengok pokok-pokok belakang tu. Semua dah sengit lah awak. Semua dah sengit. Sebenarnya trip kami ke Terengganu kali ni agak unik jugalah kerana dapat merasa naik bot masa monsun lah. Dan kami sebenarnya sangkut dekat sana 1 hari, tak boleh nak balik. Dan masa balik tu Alhamdulillah lah, cuaca pun dah makin reda dan cantik. Jadi selamatlah kami dapat keluar awal pagi dan dapat kembali ke Tanah Besar. Jadi aku bawa X70 ni ke Terengganu sebab nak tengok dia punya fuel consumption, dia punya NVH dan sebagainya lah. Sebab kereta ni yang baru dia enjin lah. Jadi dengan pemanduan yang jauh, yang ada lebuh raya, ada jalan lama, kita boleh bagi pendapat yang lebih mendalam mengenai X70 yang baru ni dengan enjin 1.5 liter turbo 3 silinder. Masih lagikah perlu takut dengan enjin 3 silinder? Jom kita tengok. Berbulan-bulan sebelum Proton lancarkan X70 ni kan, antara benda yang paling mereka susah hati sekali ialah tentang enjin 3 silinder ni dan macam mana persepsi rakyat Malaysia tentang enjin 3 silinder ni. Sebab mereka kata kajian yang mereka buat menunjukkan bahawa ada juga banyak rintangan lah, banyak resistance. Kerana bila sebut tentang enjin 3 silinder je, semua orang ada persepsi benda ni tak berapa bagus. Dan siap panggil ni, kawan-kawan media semua panggil tanya kita ni macam mana nak buat ni enjin 3 silinder ni kan, apa kita patut buat, apa kempen, apa messaging kita patut buat. Memang pada masa tu jenama lain pun ada tengah duk fikir juga enjin 3 silinder. Honda nak bawa masuk enjin 3 silinder turbo, Nissan nak bawa masuk enjin 3 silinder turbo, dan juga of course Toyota dia bawa masuk dia punya GR Yaris 3 silinder tu. Dia tak tanya siapa apa, pasal dia dah tahu dah kereta tu hebat. Penyudahnya Honda tak berani bawa masuk. Nissan bawa masuk Almera 3 silinder turbo, dan Prodo dia bawa masuk 3 silinder turbo dengan dia punya Activa. Kita kata sebenarnya memanglah ada persepsi tentang enjin 3 silinder ni, tapi setelah kita dah pandu enjin pada Nissan, pada Toyota GR Yaris dan juga yang Prodo Activa, macam kita kata kat Proton sebenarnya 3 silinder ni isu persepsi lah kan. Cuma kami tak tahu kereta hampa macam mana bila dah keluar nanti. Pasal bila kita tengok dia punya torque dengan power output dia tak banyak beza, ataupun dia punya power tu ada sikit kurang daripada enjin 4 silinder 1.8, tapi torque dia lebih kurang. Kata silap mungkin lebih sikit kat enjin yang ni. Jadi kita kata kalau you punya power delivery dan torque delivery cantik dan ada menawarkan fuel savings atau penjimatan bahan api, saya rasa tak ada isu sangat lah kan. Ni semua kawan-kawan media pun cakap benda yang sama. Tapi bila kita bawa kereta ni untuk masa media test drive tu, memang dia punya penjimatan bahan api tu ada. Biasalah enjin untuk turbo ke apa ke ni, kita kalau nak tengok penjimatan bahan api kena buat macam orang biasa lah. Kalau kita duduk dekat highway 120 cruise control, enjin ni memang agak menjimatkan. Sebab tengok kalau sekarang ni dekat 90 km sejam, kalau saya gunakan cruise control ada dekat 1800 1700 RPM. Kalau 100 km sejam, dia punya RPM naik sikit sangat. Sebab dia punya kotak gear pun dah memang ditala untuk penjimatan bahan api. Lepas kita dah pandu tu, kita tengok dia punya response enjin semua elok. Kita kata kat Proton nampak tak payah risau lah. Yang ni memang dia punya cerita dia ialah tentang persepsi yang tidak berlandaskan realiti. So sekarang ni lah lepas beberapa bulan kereta ni berada di pasaran, kita tanya Proton, dia kata memang dah tak ada isu sangat dah pun. Sebenarnya persepsi pembeli tu dah macam dah neutralize lah kan. Cuma masih ada lagi persepsi tentang enjin 3 silinder ni bila mungkin dia buat perbandingan dengan kereta yang 4 silinder. Kalau kita bandingkan dengan kereta 4 silinder, pada saya lah tahap NVH sebenarnya untuk kereta 3 silinder ni dia lebih rendah daripada kereta yang 4 silinder tu. Mungkin atas sebab bila enjin 3 silinder ni memang Geely dan Proton ambil usaha lebih sikit untuk memastikan NVH level dia lebih terkawal. Oleh sebab itu saya rasa dia tak ada isu. Bila kita tengok dekat enjin bay pun, kita pegang enjin bay tu tak berasa sangat gegaran walaupun masa idle. Sebab memang dia orang dah melakukan yang terbaik lah untuk menghasilkan NVH level yang cukup bagus lah untuk kereta ni kan. Tapi kalau ada juga pembeli yang masih lagi nak enjin 1.8, boleh lah. Dia boleh ambil yang kata flagship lah. Flagship masih lagi 1.8. Dan kelebihan kat situ bukan pada enjin sangat pun. Kelebihan kat situ lah dapat panoramic sunroof lah. Kalau kita mau panoramic roof,
memang terpaksa ambil yang flagship dan akan dapat enjin 1.8 turbo tu. Kalau tak ada, tak kisah benda tu, inilah model yang saya rasa lebih masuk akal sebenarnya. Ada juga kawan-kawan tanya, adakah enjin 3 silinder ni kurang tahan daripada enjin 4 silinder? Ketahanan enjin ni sebenarnya dia kira bergantung kepada beberapa faktor lah. Kalau enjin tu high revving, dia akan jadi lebih wear and tear. Tapi kita tengok enjin ni, nak kata dia lebih high revving daripada enjin 4 cylinder pun tidak juga. Jadi dia punya kapasiti rendah sikit dan kuasa yang dihasilkan adalah lebih kurang. Kemungkinan kat situ dia ada sedikit tak stres tambahan kepada komponen. Tetapi selalunya syarikat kereta, kalau dia punya perubahan itu masih dalam julat yang masuk akal lah kan, dia orang boleh menggunakan bahan yang lebih elok, bahan yang lebih kukuh, ataupun menggunakan komponen macam kalau kata piston tu dia punya metal quality elok sikit ke, coating dia cantik sikit ke, ataupun dia matching crank dengan conrod dengan piston, semua balancing dia lebih elok. Itu boleh mengurangkan stress level pada enjin. Jadi at the end of the day, syarikat-syarikat kereta ni, dia orang punya antara isu yang dia orang risau ialah warranty claim. Jadi bila dia orang risaukan warranty claim ni, dia orang juga akan pastikan enjin dia orang tahan lama lah. Sebab benda ni akan mendatangkan masalah jangka panjang pada mereka. Terutama sekali bila sekarang ni banyak company bagi warranty 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, jadi lama warranty dia orang. So itu yang akan menyebabkan benda ni menjadi lebih penting lagi lah dari segi warranty claim. So dia akan pastikan komponen-komponen utama kereta memang tahan lasak lah, dia tak cepat jahanam. So pada tu interior kereta ni ergonomik, so memang tak ada isu lah. Memang daripada awal pun kereta ni dia akan bentuk dengan ergonomik yang bagus. So boleh tengok saya boleh capai butang yang paling jauh sekali walaupun tanpa mengangkat bahu saya lah daripada kursi. Dan ini macam saya jauh sikit ni sebenarnya. Kalau nak kira betul-betul, saya kena duduk dekat sikit lah ni kan. Jadi saya boleh angkat cecah ni tanpa angkat bahu saya. Dan dia punya steering of course boleh laraskan capaian dan juga sudut. So ini ciri yang bagus lah. Selain pada tu, dia punya kawalan juga senang nak kita gunakan dan senang nak faham. Sebelah sini semuanya untuk sistem hiburan dan sebelah sini untuk sistem pacuan ataupun adaptive cruise control. Dan belakang ni, sebelah kanan dia punya wiper, sebelah kiri dia punya lampu dan signal. Dia left stop untuk signal macam European car. So selain pada tu, the detailing semua cantik. Dashboard ni ada soft touch, atas ni soft touch, ni pun leather ataupun leather wrap. So sebenarnya memang macam daripada awal-awal lagi, X70 ni dia menawarkan nilai untuk wang anda yang sangat bagus. Dan itulah antara sebab kenapa kereta ni terus menjadi antara produk yang paling laku lah untuk Proton kan. Dan sebelum ni tak pernah Proton boleh jual produk pada harga ni. Tetapi sekarang ni dia macam tak ada isu dah untuk menjual produk pada harga ni. So ini antara produk yang telah berjaya meningkatkan jenama Proton tu. Dan saya percayalah dengan penggunaan enjin 3 silinder ni dan teknologi yang lebih terkini ni, nama Proton tu dijaga dengan elok lah. Satu lagi saya juga suka dengan dia punya sistem bunyian dia menggunakan speaker Kenwood. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan 6 ke 8 speaker lah. Dan memang dia punya sistem bunyian dia agak bagus. Kalau you memang more particular, mungkin nak kena pergi hantar adjust sana sini sikit. Tapi untuk orang kebanyakan macam saya ni, sistem bunyian dia dah cukup bagus dah. Dan saya juga suka dia punya Bluetooth connectivity dia senang dan cepat berlaku. Dan dia tak banyak sangat delay. Tu saya suka. Jadi X70 ni antara kereta yang orang kata generasi pertama lah yang menggunakan touchscreen rata-rata. Yang ni kat tengah ni, dia punya touchscreen tu agak terang. Dan kiranya senang nak digunakan lah. Dia ada virtual button kiri dan kanan, dan jadi membolehkan kita mengakses beberapa fungsi utama dengan senang lah. Juga kereta ni datang dengan panoramic view camera. Panoramic view camera ni sekarang dah banyak lah, ada banyak kereta ada. Tapi still yang itu memang salah satu ciri yang banyak membantu lah. Dia banyak membantu sebab bila ada panoramic view camera ni,
kita lebih peka dengan sekeliling, terutamanya bila di laluan-laluan sempit. Kereta akan mula tunjuk lah apa-apa yang ada berada di sekeliling kita. Kalau kita dekat dalam trafik pun, bila ada kenderaan mai dekat dengan kita, dia akan menyala. Ada motor ke datang dekat, dia akan menyala. Dan ini akan memberi kita maklumat tambahan lah mengenai objek-objek yang ada di sekeliling kereta. Kesimpulannya, kalau hampa memang tengah cari SUV keluarga dan nak yang lapang sikit lah, maksudnya X50 tu dah okey dah, tapi hampa nak lapang sikit, memang X70 yang 1.5 liter turbo ni, yang base model pun dah okey dah sebenarnya. Tapi kalau ada duit lebih sikit, nak ambil yang ada adaptive cruise control, saya rasa lebih bagus lah. Dia punya nilai itu sebenarnya lebih tinggi untuk varian-varian yang mempunyai kelengkapan keselamatan yang tertinggi lah. Kalau nak yang ada panoramic sunroof, tak boleh buat apa, kena ambil yang 1.8 4 silinder. Itu terpulang pada masing-masing, tapi pada aku rasa yang 1.5 liter 3 silinder ni dah cukup okey dah, dan dapat teknologi enjin yang lebih baru daripada yang 1.8 tu. Terpulang pada masing-masing. Setengah orang akan tetap kata nak 4 silinder, go ahead brother, no problem. Okey, sampai tu je video kita kali ni. Kalau suka, tekan butang like, tolong ku sikit lah, dan juga tekan butang kongsi, dan macam biasa, subscribe. Ramai lagi yang masih belum subscribe ke channel kita. Kita nak cuba dapat 100,000 subscriber sebelum hujung tahun. Pemandu Malaysia, Pemandu Berhemah, kita jumpa lagi insyaAllah.